memahami hadis berdasarkan konteks Al-Quran. Ni first. Kerana Quran tu asal. Tak mungkin Quran sebut satu benda, hadis sebut satu benda yang menyanggahi. Tak mungkin. Melainkan sama ada hadis itu problem ataupun pemahaman kita problem. Hadis dengan Quran mesti seiring, mesti selari. Kalau berlaku percanggahan, sampai tak boleh untuk diharmonikan, tak boleh nak rongkai, sama ada hadis tu silap. Bukan hadis silap maksud Nabi sebut silap, perawi sebut silap, perawi silap nukil, ataupun kita yang silap faham. Kerana syariat ini datang daripada sumber yang satu, Allah. Allah yang menurunkan Quran, Allah yang memberi wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan sebagai sifatnya Nabi, itu adalah wahyu daripada Allah Ta'ala juga. Sebab itu Abdullah bin Amr bin Al-As dia kata apa? Dalam hadis riwayat Abu Daud, dia kata, kuntu aktubu kulla syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhahu fanahatni Quraisy wa qalu ataktubu kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bashar yatakallam fi ar-ridha wal ghadab fa amsaktu 'anil kitabah wa dhakartu dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala fa awma'a bi yadihi ila fi uktub fa walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi la yakhruju minhu illa haqq. Abdullah bin Amr bin Al-As dia kata, aku tulis semua benda yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana aku nak hafal. Aku tulis. Bukan semua sahabat pandai tulis. Nabi pun tak pandai tulis kan? Tapi Abdullah bin Amr ni dia pandai sikit. Dia boleh menulis. Maka dia kata, aku tulis semua benda yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana aku nak hafal. Quraisy tak bagi. Quraisy kata, adakah kau nak tulis semua benda yang kau dengar daripada Nabi, sedangkan Nabi itu adalah manusia yang bercakap dalam keadaan redha dan bercakap dalam keadaan marah? Takkan nak tulis semua benda? Fa amsaktu 'anil kitabah. Aku pun berhenti tulis. Kata Muhammad bin Amr, kata Abdullah bin Amr, aku berhenti tulis. Fa amsaktu 'anil kitabah. Aku tahan kejap. Betul juga dia kata. Fa dzakartu dzalika li Rasulillah. Tapi rasa macam boleh tulis kot. Aku pun sebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang Quraisy sebut pada aku. Maksud dia beritahulah kat Nabi, aku tulis semua. Quraisy kata macam ni. Aku berhenti kejap. Confused. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil Nabi meletakkan jarinya di mulutnya. Nabi kata, tulis, demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya, tidak keluar daripada ini, yakni mulut Nabi SAW, melainkan kebenaran. Maka apa yang terbit daripada mulut Nabi SAW atas sifat dia sebagai Nabi adalah wahyu daripada Allah. Ya, adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka tak mungkin hadis akan menyanggahi Quran. Tak mungkin hadis yang sahih akan sanggah Quran. Maka saya sebut, Al-Quran merupakan sumber utama dalam Islam, dan As-Sunnah pula berfungsi untuk memperinci dan menjelaskan tuntutan yang terdapat dalam Al-Quran. Sudah menjadi norma pemikiran dalam Islam bahawa sesuatu keterangan itu tidak boleh bercanggah dengan tuntutan asalnya, dan sumber sekunder tidak boleh bercanggah dengan sumber prima. Sumber yang nombor 2 tak boleh bercanggah dengan nombor 1 lah. Okey, baik. Kaedah memahami hadis melalui kacamata Al-Quran bukanlah bererti menjadikan Quran sebagai neraca untuk menilai sesuatu hadis itu diterima atau ditolak. Namun tujuannya adalah untuk meneliti kefahaman hadis agar selari dengan Al-Quran. Apa maksudnya? Saya sebut kat sini, kadang-kadang orang keliru. Bila kita sebut Quran mesti faham hadis ikut Quran, maksudnya
kita kena nilai hadis berdasarkan pada Quran, mana yang bercanggah kena tolak sunnah. Yang tu bab lain. Ada bab tu. Yang tu dipanggil ardul hadis alal Quran. Menilai status hadis berdasarkan Quran. Yang ni para sahabat pun buat. Bukan kerana kita ragu Nabi sebut benda tu, kita bimbang perawi silap. Contohnya macam ada hadis, man wulida lahu maulud fasammahu Muhammadan lam yadkhul huwa wa waladuhu an-nar. Siapa yang dapat anak, dia bubuh nama Muhammad, tabarrukan bihi, kerana nak bertabaruk dengan nama Muhammad, kerana nak ambil berkat dengan nama Muhammad, dia dan anaknya tak masuk neraka. Hadis ni palsu. Sebab bercanggah dengan Quran. Kerana Quran bukan kata nama penentu syurga. Quran kata amalan. Yang tu bab lain. Jangan keliru. Kita bukan nak nilai hadis berdasarkan Quran. Kita bukan nak menentukan kesahihan hadis berdasarkan Quran. Tak. Yang ni nak faham hadis yang sahih selari dengan makna Quran. Lepas tu saya kata, oleh itu saya kata, jika seseorang mahu menolak sesebuah hadis kerana ia bercanggah dengan Quran, maka itu termasuk dalam bab yang lain. Apa yang ingin dibincangkan di sini ialah kaedah memahami hadis berdasarkan ayat Al-Quran. Kebiasaannya para ilmuwan membincangkan peranan as-sunnah terhadap Al-Quran dari sudut as-sunnah mengandungi penjelasan lanjut dan perincian terhadap Al-Quran. Namun di kesempatan ini, hal itu tidak akan dihuraikan kerana penjelasan terhadapnya telah pun memadai dalam rujukan sebelum ini. Nak bincang peranan sunnah menjelaskan Quran ni banyak ada orang tulis. Berlambak ada orang tulis. Jadi benda tu difahami. Mungkin tuan-tuan biasa dengar dalam kuliah-kuliah. Tapi yang ni, kita nak faham hadis selari dengan Quran. Okey, kita tengok kaedah. Kita tak baca semua, kita tengok kaedah. Kaedah asas dalam memahami hadis berdasarkan konteks Al-Quran. Pada dasarnya, setiap penuntut ilmu syar'i sudah memahami kebanyakan hadis Nabi SAW kerana sudah jelas maknanya. Maksudnya, kebanyakan hadis ni kita faham dah. Orang yang belajar ilmu agama, dia faham hadis Nabi, tak ada keraguan kerana tak bercanggah Quran dengan hadis ni. Namun tidak dinafikan bahawa terdapat sebilangan kecil sahaja daripada hadis Nabi SAW yang perlu dilakukan penelitian. Hadis-hadis yang jelas maknanya bahkan selari dengan zahir Al-Quran tidak perlu lagi dilakukan penelitian lanjut terhadap maknanya secara umum. Namun hadis-hadis yang maknanya kabur atau secara zahir hadis tu nampak macam bercanggah, maka kita kena buat penelitian sebelum kita nak tolak. Takut-takut kita tolak benda yang sahih kerana kita tak faham betul. Okey? Contoh, makna hadis yang bercanggah dengan nas Al-Quran. Ada hadis yang zahir nampak bercanggah dengan Quran. Contoh, Nabi SAW ada sebut dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil nadhar wa qala innahu la yaruddu syai'a wa innama yustakhraju bihi min al-bakhil. Ya, hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Ibnu Umar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada melakukan nazar. Tahu nazar? Nazar kita biasa dengar lah kan, iaitu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib daripada ibadat kerana Allah. Itu nazar. Okay? Maka Nabi SAW kata Ibnu Umar melarang perbuatan bernazar. Dan Nabi SAW bersabda, innahu la yaruddu syai'a. Nazar tidak dapat menolak sesuatu apa pun. Innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sebaliknya, nazar itu dikeluarkan daripada orang yang kedekut. Tak faham? Biasa orang nazar kenapa? Saya ni ustaz, nazar ustaz, dia kata, kalau anak saya lulus periksa, saya nak buat ni, saya nak buat ni. Kan kedekut tu. Hang buat je lah, tak payahlah tunggu dapat keputusan bagus baru nak buat. Nazar ni dia tak ubah takdir pun. Itu maksud Nabi. Nabi larang. Dan Nabi kata, ni perbuatan orang kedekut.
berkira dengan Tuhan. Nak ibadat pun nak kena tunggu something datang baru nak buat. Kerah ni. Maka saya kata di situ, daripada hadis ini jelas ia memberi isyarat bahawa nazar itu adalah perkara yang dilarang dan tak disukai oleh Nabi SAW. Sebab Nabi kata bakhil. Perbuatan bakhil ni kan tak bagus kan? Kedekut kan tak bagus. Nabi itu pemurah. Nabi tak suka orang kedekut. Okey. Namun makna ni bercanggah dengan firman Allah Ta'ala. Kita bila baca first ni, kita nampak macam nazar ni tak bagus. Sebab Nabi tak suka. Bila kita baca Quran, Allah Ta'ala puji golongan Al-Abrar, golongan yang Allah Ta'ala sebut sebagai golongan yang baik. Allah Ta'ala kata, di antara sifat golongan yang baik dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata, yufuna bin nadhr wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Di kalangan orang-orang yang baik itu ialah sifat mereka menyempurnakan nazar. Mereka menyempurnakan nazar, serta mereka takutkan hari yang azab siksanya merebak di sana sini. Maksudnya hari kiamat lah. Quran puji orang yang bayar nazar. Nabi kata dia tak suka orang buat nazar. Macam mana tu? So kita kena align kan, kita kena selarikan. Bukan orang kata apa, hadis ni tak betul. Hadis ni betul, Bukhari. Bukan Quran ni tak betul. Siapa berani kata Quran tak betul? Golongan anti hadis, dia tak faham kaedah ni. Dia tak tengok hadis, duk pergi bercanggah dengan Quran. Hadis tak betul. Sebenarnya hang yang tak betul. Pada zahirnya ayat Quran ni menjelaskan bahawa menyempurnakan sesuatu nazar adalah perkara yang dipuji. Ayat Quran tu. Sebab Allah Ta'ala puji orang yang menyempurnakan nazarnya. Bagaimana mungkin Al-Quran memuji orang yang menepati ataupun melakukan perkara, memenuhi perkara yang Nabi SAW tak suka? Maka di sinilah para ulama meletakkan satu pemahaman supaya selari kedua-duanya, iaitu dia kata oleh itu pujian yang diberikan oleh Al-Quran kepada orang yang menepati nazar atau melunaskannya menunjukkan perbuatan tersebut paling kurang diharuskan. Maksudnya nazar ni sebenarnya tak ada masalah pun, cuma kefahaman kita perlu dibetulkan. Apa dia? Pemahaman ni bila kita selaraskan, makna hadis ni mesti difahami berdasarkan konteks yang selari dengan pemahaman Quran, iaitu nazar ni asasnya tidak dicela, namun ia dilarang dalam dua keadaan. Yang Nabi SAW tu dilarang nazar ni bila dia jadi dua keadaan. Yang pertama, bila seseorang itu beriktikad, percaya nazar tu yang mengubah takdir. Sebab aku nazar lah ni, sebab tu Tuhan bagi. Itu pertama. Maka dia telah melakukan sesuatu benda yang tak betul. Yang kedua, seseorang itu bernazar untuk lakukan satu amalan seperti salat, puasa, sedekah setelah tujuannya untuk dapat balasan yang dikehendakinya tercapai. Maksudnya nazar yang diikat dengan sesuatu, tu tak digalakkan. Tapi kalau nazar mutlak, saya nazar lah esok nak buat ini dan ini, tanpa sebab apa, saja nak wajibkan diri, tu tak salah. Tapi kalau ikat dengan sesuatu, maka tu tak digalakkan. Nampak macam orang yang mensyaratkan ibadat mesti dapat sesuatu habuan, maka tu tak digalakkan. Wallahu ta'ala